mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur, ingkar akan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat segera penghitung hisabnya. Okey. Jadi nak katakan di sini, poin yang kita nak sebut ni, kita nak kena rasa beruntung, kita nak kena rasa kita kata mulia, izzahnya kita ini, kerana Allah meletakkan kita hari ini berada dalam keadaan atau dalam agama Islam. Sebab tu kita sebut di berkat awal tadi, kita nak kena sentiasa mensyukuri dua nikmat iman dan Islam yang kita selalu sebut, kan. Jadi tak perlu dah kita nak mencari kita kata cara hidup yang lain, tak perlu kita nak mencari kita kata agama-agama yang lain. Walaupun kadang-kadang kita melihat, kan, kita kata bukan kita lah, mungkin orang lain melihat ataupun kita sendiri menampak dari segi mereka ni nampak macam gah, macam hebat, macam kita kata tersusun dan sebagainya, kan. Itu mungkin bila mana satu kekufuran dirancang dengan baik dan benda-benda yang baik ini tidak dirancang, maka kekufuran tadi dia boleh mengalahkan kita kata benda yang baik yang tidak dirancang. Jadi sebab itulah kita nak kena merancang, nak menyusun supaya kita pula nampak izzah kita, kemuliaan kita itu kita kata tinggi, kan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu kita kata tinggi dan tidak ada yang tinggi melainkan kita kata Islam. Ini ayat-ayat yang sering kali kita duk sebut dah. Sering kali kita duk dengar dah, kan. Cuma nak sebut di peringkat awal ini, kita nak kena rasa izzah, nak kena rasa mulia dengan Islam yang ada dalam diri kita. Maksudnya kita nak kena bina dulu kita punya prinsip kekuatan kita supaya datanglah dakwah macam mana pun, Kristian ke, Yahudi ke, Buddha ke, ataupun disebut al-ladiniyah, tidak ada agama ke, maksud di situ kita ada satu prinsip yang kita pegang dan benda itu tidak boleh kita kata goyang, insya-Allah. Begitu juga dengan satu lagi surah Ali Imran juga ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, ni clear kepada kita. Clear. Allah berfirman, kita beriman dengan Al-Quran. Ni Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina." Dan siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falan yuqbal min, maka tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia pada hari kiamat kelak tergolong dengan golongan orang-orang yang rugi. Tergolong dengan golongan orang-orang yang rugi. Jadi ini satu lagi kita firman Allah Subhanahu wa taala, satu declaration daripada Allah Subhanahu wa taala yang clear, sangat jelas kepada kita bahawa kita perlu memilih kita kata Islam. Kita perlu memilih Islam sebab ini satu firman ataupun satu kenyataan yang rasmi daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pilih selain dari Islam, falan yuqbal. Kalau kita tengok dalam istilah bahasa Arab ni, soalnya mungkin kat sini ramai juga tengok ada nama-nama yang Arab-Arab sikit tu, kita kata mungkin mereka mahir dalam bidang Arab. Mungkin kalau salah boleh betulkan. Bila sebut perkataan lan, falan yuqbal. Bila sebut perkataan lan ini, istilahnya ataupun maksud secara umumnya adalah tidak ni maksudnya abadat, selama-lamanya. Falan yuqbal, dan tidak akan diterima. Maksudnya tidak akan diterima tu maksud dia tak terima langsung. Tolak terus. Kalau lam, contoh falan, falam, lam mim contoh. Kalau lam mim tu maksudnya dia ada harapan lagi terima dan tak terima. Tapi bila menyebutkan istilah lan ini, dia tak ada toleransi, maksud tak akan terima langsung. Jadi tidak akan diterima daripadanya dan dia termasuk dengan orang-orang yang rugi di akhirat kelak. Jadi dua ayat ni cukup bagi kita untuk kita nak mengatakan bahawa ataupun nak menegaskan bahawa Islam itu perlu untuk kita pegang, Islam itu perlu untuk kita belajar memahami, Islam itu perlu untuk kita mendalami supaya insya-Allah dengan perkara-perkara tersebut akan meningkatkan kita kata keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Apa kaitan kan? Ustaz duk cerita apa kaitan dengan tajuk kita sesi ni? Nanti kita akan tengok sebab kita nak pegang dulu, nak beritahu dulu ini prinsip yang kita nak kena rasa ada dalam diri kita.
Sebab apa? Bila nanti kita kata ada anak akan sebut berkaitan dengan beberapa persoalan-persoalan, isu-isu yang dilontarkan kepada kita kata kita ni, apa yang kita nak jawab kepada mereka. Kan? Okey, boleh ke macam tu? Haji Ismail, boleh ke Ismail? Boleh. Boleh no, insya-Allah. Boleh Muaz. Sila. Jadi ini sebagai satu mukadimah kepada kita. Yang kita nak sebut tadi sebagai prinsip yang kita nak kena pegang. Dan kita jangan rasa rugi kalau kita pegang Islam, pegang syariat Islam ni, kita rasa kita dihina, kita dikutuk, kita dicaci, dimaki. Itu satu benda yang sebenarnya kita nak kena faham merupakan fitrah. Merupakan kita kata fitrah. Kan? Sebab apa? Nabi hak kita kata Al-Amin disebutkan sebagai orang yang paling amanah, orang yang paling baik. Itu pun kita tengok bila mana Nabi SAW bermula kita kata berdakwah, nampak mulalah satu tentangan, dua tentangan, tiga, dan terus menerus tentangan. Sehingga kan melibatkan beberapa peperangan, beberapa kita kata pertempuran dan sebagainya, demi untuk apa? Untuk mempertahankan Islam. Kita belum sampai lagi kita tahap berperang ni, kan? Kita pun mungkin ada di sini, anak sungai pun tak sampai tahap lagi orang maki kita, orang kata kita dan sebagainya, tak sampai tahap tu lagi. Kan? Maksudnya cabaran itu bukan kita kata cabaran yang sebenar-benarnya. Kan? Kalau kita buat kerja-kerja Islam tapi orang kata kita, tapi kita buat tu benda betul lah. Kan? Orang kata kita ni, itu kita nak kena bagi tahu kepada diri kita, itu satu benda yang biasa. Tapi kalau kita buat semua okey, semua maintain, semua sokong-sokong, tak ada siapa yang menentang, kita kena tengok balik lah. Mungkin benda tu alhamdulillah berjalan, okey. Tapi takut-takut kita diuji dengan keseronokan. Ada pengikut yang ramai, ada dan sebagainya, timbul pula kita kata perasaan-perasaan yang lain. Sebab syaitan ini dia boleh masuk dengan kita kata berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai cara untuk merosakkan amal-amal kita. Kan? Pernah sekali tu Ana baca dalam satu buku yang disusun oleh Cikgu Azmi ya, kan, Iman dan Kehidupan Kesilapan. Dalam tu dia ada muatkan satu pandangan ataupun satu kita kata huraian daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkaitan dengan ada beberapa cara syaitan dia nak masuk untuk mempengaruhi kita kata manusia ni. Orang beriman lah, orang yang tak beriman tu memang kita kata tak ada lah. Kalau kita kata dia tak boleh, anda tak ingat dia punya peruntutan tu. Maksudnya kalau dia tak boleh nak suruh kita meninggalkan kefarduan, dia akan melalaikan kita. Kan? Ataupun dia akan membisik kepada kita untuk buat benda-benda yang tidak berfaedah. Dan sampai kita mengabaikan, alah ni sunatnya tak payah buat. Dia sampai tahap tu supaya kita ikut apa yang dia nak dan sebagainya. Jadi begitu jugalah yang kita nak kena tengok di sini, cabaran-cabaran yang datang kepada kita itu perlu untuk kita nak kena banyak bersabar dan sebagainya. Tapi nak sebutnya hak kita buatlah ni, kita kata tidak mencabar lagi sebenarnya. Wallahu a'lam lah, kalau sahabat-sahabat lain kan, Haji Kadir dan sebagainya kan, ataupun sahabat-sahabat Akhi Ishak dan sebagainya, yang kita kata mungkin nanti boleh kongsilah. Tapi nak katakan di situ cabaran kita ni masih kita kata ringan lah sebenarnya, ringan. Okey. Begitu juga dengan satu lagi yang ambil hadis Nabi SAW, ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 120. Ini sebagai mukadimah, nanti kita akan masuk Kita akan masuk kepada tajuk kita insya-Allah. Okey, ayat 120 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Sadaqallahul azim. Ini juga ayat yang sering kali kita baca dan kita pernah baca dan kita pernah mendengar huraian, dan kadang-kadang kita pula menghuraikan perkara tersebut. Ini satu lagi kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala secara clear kepada kita, walan tarda. Nampak kita sebut walan. Bila sebut walan ni apa?
abadan abadah, selama-lamanya lah, kan selama-lamanya. Walan tarda ankal yahud, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan setuju, akan redha ataupun akan suka kepada kamu wahai Muhammad, dalam konteks ni wahai Muhammad. Dan kalau kita tengok terjemahan-terjemahan ataupun tafsiran para ulama mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga umat Nabi SAW, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju ataupun tidak akan suka kepada kamu wahai Muhammad sehingga engkau menurut agama mereka. Wal nasara hatta tattabi'a millatahum, millah, agama mereka. Sehingga kan kita kata sampai mereka ikut agama, kita ikut agama mereka. Maksud mereka takkan redha. Kalau kita ikut, maka akan suka lah. Nampak ini satu kenyataan yang jelas kepada kita. Yahudi baik macam mana pun, Nasrani baik macam mana pun, mereka ada satu prinsip dalam diri mereka, tak akan setuju, tak akan redha dengan kita kata orang lain, sehingga orang lain tu dia mengikut apa yang mereka nak. Qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, agama Islam itu petunjuk yang benar. Dan demikian, dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu, kan? Sudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu, maka tidaklah engkau akan peroleh daripada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Allah tak akan tolong, Allah tak akan kita kata mengawal ataupun memelihara seseorang itu. Ini juga satu ayat yang clear kepada kita, tak payah kita, kalau kita baca terjemahan pun memang kita dah nampak. Yahudi dan Nasrani tak akan redha abadan abada, selama-lamanya, sehingga kita ikut mereka. Begitu juga ada yang hadis yang lain mengikut, mereka tak akan kita kata mafhum hadis, mereka juga tak akan redha selagi mana kita kata kita tak ikut. Sampai mereka buat benda-benda apa pun, mereka akan cuba untuk mempengaruhi kita supaya mereka ikut. Ini satu prinsip yang ada kepada Yahudi dan juga Nasrani. Tapi malam ni kita nak sebut berkaitan dengan An-Nasara, Kristian. Kristian. Okey. Sebenarnya nak sembang malam ni kan. Nak sembang ya. Boleh ke? Panggil nama siapa? Izzuddin Khalis. Baca Quran tadi kan? Boleh. Ya. Okey ke Izzuddin? Okey. Apa yang terfaham berkaitan dengan apa sebut Kristian ni? Macam ni bilang kan? Satu agama lah. Agama yang mempercayai Trinity, ataupun itulah kita kata Tuhan Ayah, Tuhan Ayah, Nabi Isa dan Roh Kudus kot, kalau tak silap istilahnya. Tapi adalah mungkin perbezaan mazhab juga yang meragui Trinity tu, tapi secara umumnya macam tu lah kot, nak faham sikit insyaAllah. Saya ringkas. Okey. Tapi okey ni. Silap panggil, saya panggil makcik-makcik, ana malu juga kan. Okey, wan nusrah. Ya, okey. Apa yang anda faham berkaitan dengan Kristian? Apa yang anda faham, Kristian ni agama yang terdahulu yang mungkin diorang terpesong lah daripada Islam. Kiranya dia ada persamaan dengan Islam dari segi macam ni cakap. Kristian ni dia tu lah agama terdahulu lah. Yang anda tahu macam tu lah, terdahulu. And then yang pasal Trinity tu, and then diorang agak macam agama tu dekat juga dengan Islam tapi tak sama lah. Allah Alam. Itu yang anda tahu lah. Okey. So ada siapa ada chat ni? Ustaz tadi cakap Yahudi baik macam mana pun mereka akan redha dengan Islam. Tapi bila tengok balik baru ni ramai puteri Yahudi
yang beri sokongan terhadap Palestin menentang Israel. Seperti yang Muhammad. Okey, ni Muhammad. Kita panggil Muhammad Muhammad. Muhammad orang mana Muhammad? Orang muda ke, syuyuh ke, syabak? Muhammad ni syabak ke? Ha. Muhammad dia malu bercakap ni, tak apa. Okey. Jadi kita tengok sedikit bila sebut berkaitan dengan Kristian ataupun Nasara kita ambil Nasara lah. Atau Nasrani, dia juga sebenarnya merupakan kita kata agama Samawi juga. Maksudnya agama Samawi ni agama asal-asalnya kita kata datang daripada, kalau maksudnya kita kata Samawi datang daripada Allah, kan? Yahudi agama Samawi, Islam agama Samawi, Nasrani agama Samawi, kan? Jadi kita kata bila mana agama Samawi ini asal-asalnya kita kata betul, kan? Sebab mereka berpegang kepada ada kitab yang ada memegang. Bila mana kitab itu diseleweng dan sebagainya sampai hari ini, itu yang menyebabkan berlakunya kita kata benda yang tak betul, berlakunya kita kata benda yang sesat, salah dan sebagainya. Dan benda itu bukan kesesatan mereka, itu kesesatan bukan yang kita sebut. Kesesatan itu terdapat dalam Al-Quran, disebut dalam Al-Quran. Dan kita baca surah Al-Fatihah sendiri pun, kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub dengan ad-dallin itu ada pentafsiran khusus. Kan? Al-maghdub adalah golongan orang-orang yang kita kata yang dimurkai adalah Yahudi, ad-dallin adalah orang Nasrani, orang Islam. Jadi di situ pun bukannya kenyataan kita. Bukan kita yang mengatakan mereka sesat dan sebagainya. Tapi kenyataan yang memang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kan? Jadi dengar kat depa marah ni. Kan? Sebab itulah disebut juga ada gelaran ahli kitab dan sebagainya, kan. Sebab mereka adalah juga asal usulnya adalah agama Samawi. Tapi bila berlakunya penyelewengan dalam kita kata Yahudi itu sendiri, dalam Nasrani, Kristian itu sendiri, maka di situ dah kita kata dah bukan kata benda tu baru sesat, tapi dah lama lah. Dah lama. Sebab tu dah kita tengok dirakamkan dalam kita kata Al-Quran Al-Karim, sebagai satu penjelasan ataupun satu kewaspadaan kita untuk kita berhadapan dengan mereka lah, insya-Allah. Okey. Nak jawab dulu soalan Muhammad ni. Tadi Ustaz kata Yahudi baik macam mana pun mereka tidak akan redha dengan Islam. Tidak. Tapi bila tengok baru-baru ini ramai padri Yahudi beri sokongan kepada Palestin dan menentang Israel. Okey. Kalau kita tengok dalam Yahudi sendiri pun, ni konteks Yahudi lah, kan. Yahudi sendiri pun mereka adalah mazhab-mazhab mereka. Kan? Ada yang setuju dengan apa yang berlaku sekarang, ada juga yang tidak setuju apa yang berlaku sekarang. Tapi nak bincang benda tu bukan tajuk kita hari inilah. Mungkin kita akan tengok sisi-sisi yang lain. Tapi persetujuan mereka itu atas dasar bukan atas dasar Islam, tapi atas dasar kemanusiaan. Atas dasar kemanusiaan insani, itu sebut dalam bahasa Arab al-insani. Sedang kemanusiaan. Perang memang kita kata berlakunya kematian, kita kata berlakunya kecederaan dan sebagainya. Jadi atas kemanusiaan itu, benda tu secara logik akal kita pun kita tak boleh terima. Bagi sebahagian mereka itu, mereka menerima dan sebahagian yang lain tidak menerima. Atas dasar insani, bukan atas dasar kita kata Islam itu sendiri. Kalau atas dasar Islam, maksudnya mereka Islam, bukan mereka Yahudi. Mana? Boleh kan Muhammad, insya-Allah. Okey, kita masuk sikitlah. Bila sebut berkaitan dengan kristianisasi ataupun Kristian ni, Ana tak mau ambil panjang lah. Kita nak tengok dalam konteks kita di Malaysia sendiri lah. Kan? Kalau kita ambil dalam konteks yang jauh-jauh ni, mungkin jauh lah. Kan? Mungkin negara Arab ke ataupun tempat lain. Tapi kita cuba ambil dalam konteks Malaysia. Dan kita tengok apa yang berlaku di Malaysia, mungkin kita kaitkan sikit lah apa yang berlaku di Indonesia, di Filipina dan sebagainya, insya-Allah. Okay, ni Anda ambil sikit lah beberapa kita kata poin-poin dalam beberapa jurnal yang Pakcik Ismail bagi kat Ana.
Perdana baca tu kita nak tengok sikit apakah perkembangan Kristian, Kristianisasi ni daripada kita kata macam mana mereka boleh masuk dalam tanah Melayu ataupun macam mana mereka boleh masuk dalam Malaysia ni kan. Kita tengok sikit rentetan secara ringkas lah kan, secara ringkas macam mana. Dan juga kita kata tadi siapa nama yang sebut dalam Kristian pun ada banyak mazhab dan sebagainya. Jadi kita tengok. Okey, kalau kita tengok sejarah awal kemasukan Kristian di Malaysia ni, dikatakan kedatangan hasil daripada kedatangan kita kata pedagang-pedagang Parsi lah kan, pedagang-pedagang Parsi dan juga pedagang-pedagang daripada negara-negara yang lain. Yang mana mereka ni beragama Kristian, mereka datang ketika itu, ni anda ambil secara ringkas lah, ke Kota Melaka ataupun kita kata Melaka sekarang ni. Jadi dan mereka ni tergolong juga dalam orang-orang yang datang pada peringkat awal adalah orang-orang Portugis. Lebih kurang pada tahun 1911. 1911. Lama dah lah. Maksudnya ketika itu pun sebelum mereka pun kita kata dengan datangnya pedagang-pedagang ini, mereka bukan datang berdagang sahaja tapi datang beragenda lah untuk menyebarluaskan kefahaman Kristian yang kita kata mereka faham. Kan? Dan ketika itu tanah Melayu ni, kalau kita melihat kepada sejarah-sejarah tanah Melayu ini, kita tanah Melayu ni terkenal ataupun dikenali dengan kita kata kita panggil amalan-amalan ataupun kita sebut Islam lah kan. Sebab dalam masa yang sama pedagang dari Arab pun ada, pedagang daripada kita kata daripada negara India pun ada, daripada merata lah yang datang untuk benda yang sama, untuk kita kata mengislamkan kita kata masyarakat tanah Melayu. Dan ketika itu dah kita kata dah ada kefahaman di kalangan orang Melayu di Malaysia ini untuk apa? Untuk berpegang kepada Islam. Tapi nak sebut di sini, bila mana pedagang-pedagang yang luar yang beragama Kristian ini mereka datang, khususnya di kalangan kita kata disebut di sini penjajah yang pertama Portugis ni 1511 ni mereka datang berdagang dan masa sama mereka nak dakwah agama mereka kan. Kemudian kita kata disusul dengan kita kata ramai lagi lah orang-orang lain datang ke kita kata Melaka, dan juga mereka ketika itu menubuhkan kita kata satu tempat, satu kawasan, dia tak sebut dari sini kan, sebagai satu pusat pentadbiran gereja Kristian di tanah Melayu. Satulah, mungkin waktu itu mungkin kecil lah kan, mungkin kecil. Sebab apa mereka datang untuk berdagang dan masa yang sama mereka untuk dakwah, kita sebut dakwah lah, dakwah Kristian. Kemudian disebut juga di sini sebelum kemerdekaan, kedatangan penjajah dengan membawa gerakan Kristian di samping proses kita kata membawa kefahaman sekular ini telah menjadi ancaman kepada perkembangan dakwah di negara kita lah. Kan, sebab pun dah tu kita dah berpegang dah kepada Islam. Kerajaan Melaka pun kerajaan Islam, ada kerajaan Brunei, ada kalau kita baca dalam sejarah Islam pun memang alhamdulillah lah tanah Melayu ni sebenarnya luas. Anda pernah mengajar di KTD Tamadun Islam, Tamadun Asia. Jadi di situ kita tengok bila sebut tanah Melayu ni bukan Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, apa lagi Filipina sahaja, tapi dia luas lagi. Luas lagi kan. Katakan di situ luas, dan ketika itu pun dah kita kata ada kerajaan-kerajaan yang besar yang kuat, kerajaan Islam yang kuat dan sebagainya. Kemudian disebut setelah kemenangan Portugal ni diambil lah menakluki Melaka pada tahun 1511 ni, mereka kita kata menyambut dengan gembira, dengan seronoknya kan, sebagai satu kemenangan sebab mereka dapat mengalahkan kuasa Islam di timur. Kerana Melaka ketika itu merupakan kuasa Islam yang kuat di sebelah Asia ni lah. Jadi bila mana berlaku begitu, mereka meraihkanlah kejayaan mereka. Jadi dengan kemenangan itu, Melaka bukan sahaja menjadi pusat pentadbiran ketenteraan Portugis di sebelah timur ini, tetapi
Yang lebih penting ialah ia menjadi pusat kristianisasi di awal peristiwa yang awal di Semenanjung Tanah Melayu. Nampak? Jadi ini depa punya perancangan depa. Kan? Jadi sampai tahap begitu mereka boleh kita kata menjatuhkan ni kata sejarah lama lah, kan. Tapi kita ambil sikit-sikit. Jadi dari sinilah bermula rentetan kedatangan pengembangan agama Kristian bersama dengan kedatangan penjajah yang lain. Selepas pendudukan Portugis ke atas Melaka 1511 diiringi dengan Belanda, kemudian berjaya mengalahkan Portugis pada tahun 1641. Dan dia tengok akhirnya berjaya ditelaki oleh British pula pada tahun 1786. Sama-sama mereka ini dibawa perkembangan Kristian menurut pandangan masing-masing. Orang Portugal dengan kita kata Katoliknya, Belanda dengan Protestannya, kita kata British England dengan kita kata pahaman mazhabnya dan sebagainya. Maksudnya dia ada berbagai-bagai ataupun beberapa mazhab dalam kita kata di situ. Dalam masa yang sama, bila mereka dah dapat tempat, inilah mereka buat satu menubuhkan satu badan yang dipanggil sebagai London Missionary Society, LMS, pada tahun 1795. Kemudian dalam masa yang sama juga mereka mewujudkan satu kita kata Malayan Christian Council ataupun Majlis Kristian Malaya, ditubuhkan juga selepas pada tu. Jadi nak katakan di sini ini rentetan apa yang berlaku di situ. Tapi kita tengok di sini. Ini nak sebut ni kita tengok di sini. Sehingga abad ke-20 komuniti penganut Kristian adalah gabungan di antara orang-orang ataupun koloni yang datang daripada kalangan Cina dan India. Nampak? Cina dan India. Mereka tak target orang Melayu lagi. Mereka tak target lagi orang Melayu. Kan? Sebab disebut manakala bangsa Melayu pula hampir kesemuanya bukan agama Kristian. Ini nampak satu perancangan mereka bila mana mereka datang ke tanah Melayu. Ketika itu ada juga, bukan orang Melayu semua, ada juga yang Cina, ada juga yang India, kan. Sebab dah bercampur ketika itu. Mereka tak target orang Melayu sebab mereka tahu dah orang Melayu ketika itu dah ada satu pahaman, dah ada satu pegangan yang kuat. Manakala Cina, India ni, mereka nampak boleh kita kata boleh makan lah. Jadi mereka pengaruh dulu orang Cina dan India supaya apa? Supaya mereka ada satu komuniti. Mereka ada satu kelompok. Mereka ada satu pekerja-pekerja. Mereka ada orang-orang yang boleh menyokong mereka untuk membawa fahaman ini. Kalau sekiranya kalau kita melihat daripada awal tu mereka main ke tanah Melayu, mereka terus ajak dan terus fokus kepada orang Melayu, pasti ketika itu dah berlaku macam-macam lah. Sebab kita tengok tok-tok kita, orang-orang alim kita dahulu, mereka memperjuangkan Islam ataupun memperjuangkan din ini, agama kefahaman mereka ini sangat tinggi. Sangat tinggi, memang tinggi. Sehingga berperang, sehingga kita kata mempertahankan sungguh-sungguh lah, kan. Tapi perancangan mereka ambil apa? Mereka fokus dulu kepada Cina dan India supaya mewujudkan satu komuniti, satu masyarakat, satu kumpulan, satu kita panggil apa? Satu kelompok yang boleh menyokong apa yang mereka bawa. Walaupun mereka main mungkin dalam contohlah, kalau kita main pedagang mungkin dalam 20 orang, kan. Tapi dengan 20 orang tu dia membiak dengan Cina, dengan India mungkin jadi 200 orang, kan. Jadi mereka nampak senang untuk tarik Cina dan tarik India dulu. Mungkin orang Melayu ketika itu payah sebab apa? Dah ada prinsip, dah ada pegangan. Nampak di situ dia punya jarum dia punya kita kata skill dia, cara dia ambil dulu yang mana ada ni supaya kumpul kekuatan, ada kita kata orang-orang yang boleh mereka tinggal untuk melaksanakan kerja-kerja ni di tanah Melayu. Kan? Dan benda itu kita tengok berlaku sampailah kita kata hari ini. Kan? Sampailah kita kata hari ini dan kita kata sebab tu kita tengok Cina pun wallahu alam sama ada Cina ni marah juga kepada Kristian, Hindu marah kepada Kristian, kita tak tahu. Mungkin kita kena tanya lah. Kalau kita ada kawan Cina yang mungkin dia Buddha ataupun dia memang Cina yang sembah kita kata selain daripada Buddha ni, kan? Depa ni dengan Kristian ni macam mana, kan?
Jadi mungkin itu kita tak pernah tanya, kita tak tahu. Dan mungkin juga kita kata mereka menganggap satu ancaman kepada mereka juga sebab fahaman mereka itu telah kita kata berpindah. Mungkin dia bapa dia mungkin Buddha, anak dia Kristian. Kan? Jadi dah jadi clear pun mereka pun kalau boleh nak dalam satu komuniti yang sama juga lah. Kan? Sama dengan India. India mungkin dia, kita kata mereka ada satu pegangan mereka sendiri. Kan? Bila mana Kristian masuk ambil anak-anak orang mereka masuk Kristian, mungkin di situ mereka akan kita kata marah juga dan sebagainya. Tapi kalau melihat pada asas dasarnya, mereka ini satu millah wahidah lah, satu kita kata kefahaman yang sama untuk tidak bersama-sama dengan Islam. Itu yang point adalah. Itu yang kita kata penting. Mereka tak akan sama. Kan? Tak akan menerima dan tak akan kita kata menyokong Islam itu sendiri. Mungkin sama mereka menyokong lah. Okey. Jadi itu sedikitlah anak-anak cerita bagaimana mereka punya perancangan awal masuk, kemudian melalui perdagangan, kemudian kita tengok fokus kepada orang yang mereka boleh pujuk dulu, mereka boleh tarik dulu. Membina satu komuniti, dari komuniti tersebut mereka inilah yang akan kita kata membiak untuk menyebarkan dakwah mereka ini. Dan mereka tak kacau lagi ketika awal tu berkaitan dengan kita kata orang Islam yang berpegang kepada kita kata agama Islam itu sendiri. Kan? Jadi itu kita nampak betapa kita kata halusnya mereka masuk dan mereka merancang. Nampak macam Suzana kata, kita nampak macam wish depa ni hebat lah kan. Depa ni kita kata macam plan tu memang nampak jadi lah kan. Jadi kita nak kena faham juga, kita sebenarnya juga perlu untuk bersedia ataupun merancang begitu juga untuk generasi kita di masa akan datang. Kan? Di masa akan datang. Hari ini kita tengok dengan berlakunya keruntuhan akhlak ataupun istilah bahasa Arab dia panggil al-inqitat, kita kata apa? Inqitatus suluk ataupun sebutlah keruntuhan akhlak. Kan? Keruntuhan akhlak. Dan keruntuhan akhlak hari ini sangat mudah untuk kita kata orang-orang Kristian ini dia mempengaruhi anak-anak, remaja, pemuda-pemudi kita untuk masuk kepada kita kata kefahaman mereka. Kan? Ini satu benda yang kita kata sebenarnya kita takut. Kan? Tapi jangan sekadar takut, tapi kita perlu ada action lah, perlu ada apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita laksanakan untuk memastikan generasi Islam masa depan itu kita dapat jaga. Sekurang-kurangnya kita kata komuniti yang dekat dengan kita, keluarga kita, jiran kita, adik-beradik kita, kerabat kita dan sebagainya. Ya. Ada ingat masa tapi lama dah lah kan. Ini kisah-kisah zaman sekolah kan. Tahun kita kata 90-an lah. 98, 99, 2000, tahun-tahun ketika itulah. Masa tu ada beberapa isu-isu yang besar jugalah. Masa ingat tu masa tu Ana tahun 99, Ana di Sungai Petani. Ana belajar di Sungai Petani, sekolah menengah agama wawasan. Tak tahulah. Tapi lah ni sekolah tu dah tak ada, dah tutup. Kan? Sekolah tu dekat sebelah dengan Khair Johari, sekolah Khair Johari. Kan? Swasta lah. Jadi ketika Ana belajar di situ ni, masa tu timbul satu isu yang agak besar jugalah ketika itu. Orang-orang Kristian ini, tadi cerita kisah tu habis ni nak masuk macam kita kata part kedua lah. Part kedua. Kan? Jadi mereka ini masa nak cerita ketika itu berkaitan dengan isu holy water. Ini kadang setengah orang dia kata kita duk bising bab-bab ni kan. Betul ke benda ni berlaku? Betul ke dan sebagainya. Tapi ni nak cerita benda yang berlaku semasa Ana kita kata ketika itu dan juga kita nampak berlaku di kawasan kita di depan kita. Kan? Tahun 99, 98, 99 lah.
satu kes isu berkaitan dengan holy water. Holy water masa tu dia agak kita kata macam mana, sebab mereka buat satu ayat tu. Ayat tu jenama dia Bistari. Kan? Kalau hari ni ada lagi wallahu alam lah, jenama Bistari. Jadi ayat ni depa edar kepada sekolah-sekolah. Sekolah agama pun mereka edar, sekolah yang kebangsaan pun mereka edar secara percuma. Kebetulan ketika itu berdekatan hampir dengan kita kata tarikh peperiksaan lah. Kan? Mereka datang buat macam khidmat motivasi secara percuma, kemudian bagi macam satu hadiah lah kan, sebagai mungkin penawar, mereka sebut sebagai penawar lah untuk kita memudahkan urusan peperiksaan dan sebagainya. Kita nampak macam hak kita jugalah, macam kita nak buat ayat Quran, ruqyah dan sebagainya. Kan? Jadi peringkat awal tu memang kami ni di sekolah masa tu tingkatan 4, tingkatan 5 macam dengar macam tak percaya betul ke? Kan? Sekolah Pak Ya pun kena, sekolah Nahdah pun kena, main di Sungai Petani pun ada. Kan? Kemudian bila jadi satu isu yang besar ni, kita telefon Balai Agama Islam Negeri Kedah. Kan? Tapi masa tu budak-budak ni kita main berani-berani macam tu lah kan. Kan? Telefon tanya. Kan? Mereka pun alhamdulillah respon. Kan? Dan mereka kata mereka dengar dan mereka akan buat siasatan dan sebagainya. Kan? Dan isu ni tak silap berlaku dalam lebih kurang 3 minggu macam tu ya, lepas tu senyap. Kan? Jadi mereka masuk ke sekolah-sekolah ni mereka pakai macam hak perempuan ni pakai tudung macam tudung ni tu lah. Mai buat khidmat dan sebagainya. Mereka jual madu pun ada, hingga sekarang habtu sauda pun mereka bawa. Jadi nak katakan kita pun dia jadi campur. Hak kita jual pun ada, orang kita jual pun ada, hak mereka pun ada. Kan? Kemudian bila jadi begitu di Sungai Petani ni berdekatan dengan sekolah yang belajar ni. Belakang tu Cosmo Point. Sampai sekarang masih ada Cosmo Point. Sebelah Cosmo Point tu kalau kita tengok ada kedai Husin kan, kedai makan Husin. Kan? Dekat dengan kedai makan Husin tu dulu salah satu lot kedai tu adalah gereja Kristian. Dulu. Sebab apa bila berlaku begitu, hak barang-barang yang depa bawa ni, ayam dalam botol bestari tu, madu, waktu sauda tu, mereka akan packing di situ. Kebetulannya asrama yang anak duduk ni Husin tu, kalau kita kata Husin tu, kalau siapa duduk Sungai Petani lah kan, siapa tak dengar ni tak nampak lah. Depan Husin tu ada satu bangunan lagi. Kan? Depan Husin tu ada satu lot kedai lagi. Salah satu tu adalah asrama sekolah kami. Salah satu lot tu adalah asrama sekolah. Jadi dia berdepan dengan asrama. Bila berdepan dengan asrama, bila kita dengar cerita, dia naik sembot, bila masa tang sini jadi gereja. Kan? Tapi kita pun duduk selidik, memang kita duduk pergi tengok, pergi teropong dia punya van dia tu, memang dalam tu memang ada benda-benda yang disebut tadi. Kan? Botol air dengan madu dengan apa sebagainya. Barulah ana masa tu baru kita kata, betul ke apa ni tu? Sudah dia buat. Dan ada satu kes sebab menyebabkan bila minum air tu, maksudnya lidah dia menjadi kaku dan sebagainya. Ada macam-macam kisah lah. Kan? Dan ketika itu yang ramailah orang kata ni tak betul dan sebagainya. Tapi hak kita tengok, hak kita nampak tu memang berlaku. Kebetulan lah, wallahu a'lam, mungkin walim minum juga tak ada apa kan. Tapi yang berlaku tu memang ada. Di Matan Pasiak ada seorang budak memang berbuih mulut lah. Kan? Dan sebagainya ketika itu. Jadi mereka masuk, nampak mereka masuk dekat-dekat periksa yang masuk macam tu pula. Ini cara-cara mereka. Kan? Jadi macam-macam mereka try. Macam-macam mereka cuba. Kan? Dan sebagainya. Jadi nak katakan mereka ni tak pernah kita kata, nak kata macam mana? Putus asa lah. Dengan apa yang mereka buat. Satu tak jadi, tak apa, buat benda lain. Buat. Tapi cuma kita nak tanya kita lah, kita kan. Bila tanya kita ni, bila kita buat ajak orang ni, bila orang tak mau tu kita jadi apa? Malas. Tak? Kita betul.
Tak apa. Kita tumpang kemalasan, kita tumpang down sekali dengan perkara yang berlaku. Sedangkan kita tengok musuh-musuh Islam mereka ni sentiasa ada benda yang mereka nak buat untuk merosakkan kita, untuk merosakkan kita kata agama kita. Ini satu benda yang kita kata perlu untuk kita nak kena faham jugalah. Kan? Dengan pertemuan malam ni saja saya tak cukup lah untuk kita nak cerita ke semuanya, tapi satu gambaran awal yang kita boleh ambil bahawa mereka ni tak pernah redha dan tak pernah kita kata suka dengan apa yang kita buat. Ya. Pengalaman juga anak nak cerita sikit. Anak pernah mengajar di KTD, kan? Di KTD Kelantan. Anak mengajar di KTD Kelantan, anak mengajar Tamadun Islam, Tamadun Asia. Titas lah. Tapi sekarang ni tak silap anak, nama dia dah berubah kepada satu nama yang lain. Tak tahulah kalau sama juga. Titas ni semua pelajar mesti wajib ambil. Tak kira dia Islam ke bukan Islam ke, kan? Tak kira, mesti dia ambil. Tamadun Islam, Tamadun Asia. Dalam tamadun Islam, tamadun Asia ni dia menceritakan semua tamadun. Tamadun Cina, India dan sebagainya, termasuk tamadun Islam. Okay, dalam tamadun Islam menceritakan berkaitan dengan kita kata kita punyalah prinsip uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan sebagainya. Kan? Kebetulan satu tahun itu kelas anak ni ada 3 orang Kristian. Di kita dia ada Kristian ke Ustaz? Ada. Ada Kristian daripada Sabah. Kan? Tapi alhamdulillah lah, sebelum tu ada dengar ada yang datang beragama Kristian tapi bila balik dah masuk Islam. Alhamdulillah lah. Itu satu perkara yang baik lah. Kan? Mungkin dengan suasana yang dia melihat dan sebagainya. Tapi cuma nak sebut, satu tahun tu anda mengajar satu kelas ada 3 orang Kristian. Dan mereka ini memang sangat-sangat kita kata apa? Istilah kita kata kalau kita Islam ni kita soleh lah. Soleh dan solehah. Mereka pun memang berpegang kepada agama Kristian mereka. Sebab apa? Sebab tiap-tiap minggu, setiap hari Sabtu tak silap anak. Sebab di Kelantan hari Ahad kerja, jadi hari Sabtu. Setiap hari Sabtu mereka akan pergi ke gereja. Setiap hari Sabtu. Kan? Ni depa cerita sendiri kan. Dan ada seorang tu ingat dah nama dia apa. Dia agak senior sikit. Dia ni yang dok bawa bila mana ada pelajar-pelajar yang Kristian masuk ke situ ke KTD. Jadi untuk depa nak pegang depa punya komuniti ni tak ramai pun kan, tapi depa nak pegang, depa kita kata setiap hari Sabtu bawa untuk pergi gereja. Kerja di Kota Baru dekat dengan kita kata KB Mall. Okey, nak ceritanya satu hari lepas anda habis mengajar, dia menjumpa Ustaz, saya nak jumpa Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Okey. Mailah 3 orang tu kat meja Ustaz. Mai dia tanya, Ustaz, ada sebut dalam kelas dia kata Islam ini dia ada uluhiyah, dia ada asma wa sifat. Kan? Jadi saya tengok macam sama Ustaz. Kristian. Ni dia ada apa? Kita panggil apa? Kita sebut apa tadi? Anak Tuhan. Itu bukan ayah Tuhan, apa nama anda tak ingat lah. Allahumma salli ala Muhammad. Ada 3 je lah Trinity tu. Satu lagi Ruhul Qudus. Kan? Jadi dia kata benda tu sama Ustaz macam kami. Uluhiyah macam ayah, rububiyah dengan Ruhul Qudus tu macam asma wa sifat. Dia kata sama. Kita anak dia fikir sama dekat mana kan? Sama dekat mana kan? Kalau kita sebut uluhiyah ni kita lebih kepada sembahan kita. Keesaan sembahan kita kepada Allah. Dia sebut rububiyah ni kita mengiktiraf bahawa semua ni adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Asma wa sifat ni kita kata semua sifat-sifat Allah dan juga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kemudian bila cerita-cerita kat depa tu baru depa kata,
Oh, betul-betul tak sama, tak sama, tak sama. Sebab apa? Sebab bila mereka dengar anak cakap dalam kelas, mereka pergi ke gereja, mereka bagi tahu mereka punya ketua. Ketua tu balik, so tanya balik lah. Kan? Itu tak apalah, nak kata baguslah. Kamu kalau macam tu baguslah, sebab apa? Ustaz pun bolehlah improve sikit. Kan, kamu tanya soalan, kalau tak ada jawab, kita cuba untuk berbincang dan sebagainya. Yang satu lagi nak bagi kita punya kematangan kita juga untuk menerima ataupun untuk berbincang berkaitan dengan isu-isu macam ni. Jadi bila cerita kat dia tu, dia tahu, tak, okey, tak sama. Kemudian dia tanya, Ustaz, ada satu lagi soalan dia tanya. Ni nak tanya ni, nak tanya sekalian nak sebut semua orang dalam ni, boleh tak? So, saya bagi jawapan. Ana dah bagi jawapan lah, tapi jawapan tu Ana rasa macam, kita kata, dia pun terima jawapan tu, tetapi untuk Ana ni, Ana rasa macam mungkin ada jawapan-jawapan yang lain. Okey tak? Boleh tak Ana tanya nanti? Kita ada berapa orang ni? 24 orang. Okey. Soalan yang dia bertanya kepada anak, ni nak cerita ni, ini satu bila mana mereka dah ada komuniti yang kecil begitu, mereka balik ke gereja mereka bincang, dan dia punya ketua ni suruh tanya soalan-soalan ni kepada kita. Kalau kita tak boleh jawab, maknanya mereka ni yakin lagi lah bahawa mereka itu betul dan sebagainya. Kan? Okey. Jadi dia tanya soalan kat anak. Ustaz, saya duk tengok orang Islam ni dalam TV lah kan. Tengok orang Islam azan. Kan. Bila habis azan ni, saya tengok orang Islam baca doa. Saya Muaz minta tolong bagi terjemahan sikit boleh Muaz? Hak kita azan kan. Doa selepas azan. Kan azan, doa selepas azan. Bila azan dia ada doa lepas azan tu. Bila doa lepas azan ni, dia akan menyebut berkaitan dengan Nabi SAW, Nabi Muhammad. Disebut Nabi Muhammad lah. Kan? Muaz baca sikit terjemahan dia. Nak bagi kerja sikit. Ana seorang cakap ni. Tulis terjemahan doa selepas azan. Buka mic Mas. Sampai pukul apa ni? Satgi sembang-sembang ni, satgi rasa pukul 12 tak habis. Mas buka mic Mas. Okey. Boleh aja Ismail. Ana sembang-sembang macam ni ya. Doa jawab azan ya Allahumma rabb hadhihi tammah. Anta baca terjemahan dia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilat, dan bangkitkanlah dia pada makam terpuji yang engkau janjikan. Okey. Dia tanya dan dia baca kat ana terjemahan ni. Dia kata, ya betul, ana kata betul. Orang Islam lepas azan disunatkan, digalakkan kita baca doa. Tu dia tanya anak, dia kata, Ustaz, yang saya tahu, yang saya faham, bila sebut Muhammad ini, ataupun Nabi Muhammad, dia kata, memang Islam ni kata memang orang yang baik. Orang yang mulia, yang terpuji. Memang boleh bagi pertolongan dan sebagainya. Kan? Soalan saya Ustaz, dia kata, kenapakah seolah-olah dipaksa orang Islam ini, selepas azan 5 kali tu, sehari, dibaca doa ini, meminta supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi. Kenapa kita nak kena doa lagi? Sebab dia dah mulia, dah tinggi. Kenapa kita nak doa lagi? Kan? Dan dia kata nak kita kata meminta supaya Allah tetapkan kedudukan Muhammad ini di tempat di kalangan orang yang puji. Kenapa? Kan ditanya nak. Sedangkan dalam banyak cerita dia kata sebut berkaitan Nabi Muhammad ni adalah orang yang baik, orang. Tapi kenapa kita nak kena doa lagi? Kenapa kita nak kena doa lagi? Ada jawapan tak? Faham tak soalan tu?
Muaz, kalau Muaz faham tak? Faham. Maksudnya kita duk cerita Nabi Muhammad, orang yang insan yang agung, Allah pilih dan sebagainya, gini. Tetapi dia kata seolah-olah dipaksa orang Islam ini mendoakan kepada Nabi Muhammad ini, kita kata 5 kali sehari. Dia kata contohnya kenyataan ni, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan terpuji. Kenapa nak doa lagi? Kan? Kalau orang dah bagus, dah baik, tak payah doa lah. Itu soalan dia. Okey, nak bagi jawapan macam mana ni? Saya nak bagi masa 2 minit boleh, 2 minit. Anda cerita dulu sambil-sambil anda cerita tu, sahabat-sahabat lain, sahabat sibuk lain boleh kita kata boleh fikir apa-apa soalan ataupun apa-apa jawapan kepada persoalan. Anda mula nak jawab pun jawab macam mana? Kalau dia Islam senang kita cerita. Kan, kalau dia Islam kita bagi kan. Tapi dia bukan Islam. Dia Kristian dan dia nak jawapan yang boleh masuk akal, yang boleh diterima dan dia puas hati. Dan dia mengiyakan benda tu. Nampak? Muhammad tanya apa Muhammad? Muhammad bagi jawapan lah. Jawapan. Okey, Muhammad bagi jawapan. Sebab dalam Islam doa kebaikan orang bermakna sama juga doa kebaikan untuk diri sendiri. Okey, kalau dalam Islam doa kebaikan untuk orang makna sama doa untuk kebaikan diri sendiri. Kita doakan Muhammad SAW dan kita doa pada kita. Okey, boleh terima. Tapi tak ni dia boleh tanya lagi. Kan kita nak bagi jawapan macam mana yang agak solid sikit. Boleh mungkin sahabat sahabat boleh tulis juga ataupun boleh kita kata nak jawab secara lisan pun tak ada masalah. Adik-adik kalau nak jawab pun tak ada masalah. Makcik-makcik kalau ada di sini pun nak jawab pun tak ada masalah. Sebab kita nak kongsi ni sebab apa? Mungkin satu hari kita juga akan ditanya benda yang sama. Sebab yang tanya ni, sebenarnya yang tanya ni dia punya ketua gereja yang suruh tanya kepada anak. Bila anda tanya, dia kata, sebab bila Ustaz cakap macam ni, memang kami kat sana kami akan bincang. Lepas tu dia bagi satu ni, dia suruh tanya Ustaz balik. Jadi mungkin sahabat-sahabat boleh kita kata sambil-sambil dengar, boleh mungkin terfikir apa-apa jawapan yang lain, boleh tulis di sini ataupun nanti anda akan panggil lah siapa-siapa untuk kita kata sama-sama kongsi insya-Allah. Okey, nak sebutnya apa di poin di sini adalah